Selain itu, ada dalam kalangan murid yang menciptakan ucapan digital beranimasi serta beberapa projek interaktif lain yang menggabungkan unsur teknologi dan kreativiti. Dia boleh jadi senang bila kita faham belajar tu, dan saya minat jugalah tentang Scratch ni. Apa yang buat hari ni, macam tadi saya tengok macam ada satu video and then dia suruh kita buat macam ikut je apa yang dia cakap step by step. Macam contoh kena letak start, buat apa itu. Saya rasa saya akan cuba lagi yang cara-cara coding yang lain kerana dia ada banyak guides dengan banyak cara untuk gunakan coding tu. So saya akan cuba lagi untuk, dan saya mungkin akan tunjuk kepada keluarga saya dan adik-beradik saya dengan kawan-kawan saya. Saya seorang yang raketia. Ketika berusia 9 tahun, saya telah mempelajari perisian Autodesk Fusion 360, perisian Cura dan 3D printer. Melalui dorongan ayah saya menggunakan ilmu ini untuk mereka bentuk, membina dan melancarkan model roket. Seterusnya, saya mempelajari perisian Unreal Engine, Visual Studio dan Motion Capture untuk menghasilkan game dan animasi pendidikan. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTuber Widianti Putri. Video kali ini datang dari murid Malaysia. Jadi murid Malaysia ini bukan sembarangan murid ya guys. Mereka bisa membuat atau menguasai sebuah coding untuk menciptakan sebuah animasi. Luar biasa banget, nanti kita lihat videonya sama-sama. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widiantiputri. Tidak tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Masih di bangku sekolah rendah tetapi mahir dalam persekitaran digital hingga mampu mencipta animasi sendiri. Pembabitan murid melalui bengkel asas pengatur caraan coding mampu memberi pendedahan awal dalam bidang robotik sekaligus memupuk minat terhadap mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Laporannya mewarnai potret inspirasi hari ini. Seramai 100 murid tahun 4 hingga 6 Sekolah Kebangsaan SK Oran di Mata Air Perlis mengikuti bengkel anjuran Jabatan Pendidikan Perlis yang diadakan secara berperingkat di beberapa sekolah terpilih. Ia sebagai persediaan menghadapi pertandingan pengaturcaraan peringkat negeri yang dijalankan berlangsung hujung bulan nanti. Bengkel dibahagikan kepada 3 sesi di mana setiap sesi berlangsung selama 40 minit. Pendekatan itu bagi menjamin waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah tidak terjejas. Harapan pihak sekolah agar semua murid-murid mendapat peluang ini untuk melihat kepada pemikiran anak-anak yang lebih kreatif, critical thinking dan juga mampu memberi peluang kepada anak-anak murid ini untuk pergi lebih jauh lagi dalam dunia digital. Melalui penggunaan aplikasi Scratch, murid menghasilkan arahan visual secara drag and drop untuk membina animasi. Selain itu, ada dalam kalangan murid yang menciptakan ucapan digital beranimasi serta beberapa projek interaktif lain yang menggabungkan unsur teknologi dan kreativiti. Dia boleh jadi senang bila kita faham belajar tu, dan saya minat jugalah tentang Scratch ni. Apa yang buat hari ni, macam tadi saya tengok macam ada satu video and then dia suruh kita buat macam ikut je apa yang dia cakap step by step. Macam contoh kena letak start, buat apa itu. Saya rasa saya akan cuba lagi yang cara-cara coding yang lain kerana dia ada banyak guides dengan banyak cara untuk gunakan coding tu. So saya akan cuba lagi untuk, dan saya mungkin akan tunjuk kepada keluarga saya dan adik-beradik saya dengan kawan-kawan saya. Pembelajaran itu diatur mengikut tahap dan kemampuan murid yang dapat membantu guru memantau kemajuan melalui ID pada setiap komputer. Dari cara mereka menjelaskan itu udah kelihatan mereka suka banget sama coding untuk membuat sebuah animasi guys. Nah, ini ada juga satu video tentang murid SK Sena Cipta Alat Mudah Sembur Racun. Sekumpulan murid Sekolah Kebangsaan Sena di Kangar Perlis tampil dengan ciptaan inovasi yang dikatakan akan memudahkan proses semburan racun pada hasil tanaman. Peralatan yang dipasang pada hujung tiup penyembur racun itu dinamakan sebagai Assistive Device Application for Maize atau ADAM. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi.
Projek inovasi ini dilakukan sekumpulan murid tahun 5 dengan bimbingan guru sekolah terbabit. Idea untuk menghasilkannya tercetus selepas sekolah itu mengadakan lawatan ke kebun jagung di Kedah baru-baru ini. Barang yang kami menggunakan ialah corongkon, tube silinder dan span. Nak guna Terlihat dia ya, kena anak-anak pintar mula-mula dia dari kena mukanya. pasang pada hujung tiub penyembur racun. Yang kedua halakan Dia comel banget tiub adik. penyembur racun itu kepada bahagian yang tertentu dan semburkan racun. Kelebihan dia menjimatkan tenaga, menjimatkan racun, menjimatkan kos pembersihan sisa pokok. Alatan itu kini dijual dengan harga RM6 seunit. Apa yang membanggakan, produk itu berhasil menarik minat seorang pengusaha jagung yang telah membuat tempahan 100 unit Adam untuk kegunaan di ladangnya. Produk ni adalah antara produk yang pertama yang pihak kami bantu untuk dapatkan perlindungan hak intelek. Yang mana sebelum ni produk-produk yang dipertanikan di peringkat sekolah tidak mendapat perlindungan hak intelek. So dari situ kami barisan penasihat cuba untuk membantulah sekolah dan secara tak langsung memberi manfaat kepada anak-anak. Difahamkan produk berkenaan akan dibawa untuk menyertai pameran dan pertandingan inovasi, kreativiti serta teknologi iTech peringkat kebangsaan pada Mei nanti. Besar harapan sekolah untuk mengetengahkan produk itu sehingga ke Korea Selatan yang dijangka pada penghujung tahun ini. Wow, sampai dibeli sama pengusaha jagung guys, 100 Adam guys. Hai, saya Kau Rismi. Saya seorang yang Rakitya. Ketika berusia 9 tahun, saya telah mempelajari perisian Autodesk Fusion 360, perisian Cura dan 3D printer. Melalui dorongan ayah saya menggunakan ilmu ini untuk mereka bentuk, membina dan melancarkan model roket. Seterusnya, saya mempelajari perisian Unreal Engine, Visual Studio dan Motion Capture untuk menghasilkan game dan animasi pendidikan. Wow. Nah ini animasinya. Kalau kami boleh, anda pun boleh. Bengkel Digital Storytelling Animation. Perlis. Buat story-nya dulu, nanti baru dibuat animasinya. Tujuh pasukan, 7 guru pembimbing, 21 murid. Wow. Oke, ini mulai buat skemanya ya. Desainnya. 2 penceramah berpengalaman luas. Oh. Oh, ini udah jadi nih story-nya nih. Tinggal diaplikasikan aja pembuatannya. Lucunya. Go Perlis. Go anak-anak Perlis. Keren ya buat bisa buat animasi gitu. Hai, selamat petang. Nama saya Muhammad Rizdayan dari kelas 4 Charity. Saya dari SK Trinity Tawau. Game kuis bacaan Melayu yang diajarkan oleh teacher Veronica menggunakan Gemini AI. Pada petang ini, murid saya Rizdayan dari tahun 4 Charity SK Holy Trinity telah berjaya membuat satu kuis web HTML dari Gemini AI untuk membantu murid-murid lain belajar membaca petikan-petikan yang pendek. Ini merupakan satu inovasi yang sangat hebat. Tahniah Dayan. Keren Dayan. 2 bocah SD Malaysia bikin AI di Minecraft buat mengajar sains. Wow, dapat emas dunia dan dirikan startup sendiri. Ya ampun, anak kecil ini udah bisa mendirikan startup sendiri guys. Mendo AI, plugin edukatif berbasis Gemini AI. Oh, sekarang banyak yang pakai Gemini AI guys. Buatan Google yang bantu anak belajar sains lewat gameplay interaktif. Karya ini menang emas di ITEX 2025 dan bikin mereka jadi founder termuda di negaranya. Wow.
Cuti sekolah pergi holiday, cuti sekolah buat coding. Wow, sangat produktif ya. Okey, macam mana dengan projek cuti sekolah? Aris tengah buat apa ni? Ada tengah apa? Coding, masuk UI ni. Okey, ni apa benda ni? Paling tak bisa coding ni. Sampai yang satu gagal, satu tak gagal. Gagal? Dia belajar dulu macam mana buat. Yang ni. Buat yang lagi panjang. Yang ni ada error sikit lah. Yang ni dia ada lagi banyak. Yang ni ada error lah. Aris coding ni pakai language apa? Pakai language luar. Mana senang ke language ni? Senang yang ambil dalam seminggu, 2 minggu untuk belajar lah. Yang basic dia. How much time yang Aris perlukan lagi untuk siapkan? Harap lagi cepat lah nak siapkan. Right, lah. Mak komputer sains, bapak komputer sains, anak-anak hobi buat coding. Papa nak kamu kerja kat syarikat papa bila tamat belajar nanti. Drama Melayu pukul 7. Jawatan di syarikat papa CEO, programmer. Okay. Baguslah. Ni dia kerja dengan saya jual. What? No. Okay guys, kita ada programmer percuma. Tak perlu bayar gaji. No. Satu keluarga luar biasa. Okay, Aris tengah buat projek apa? Tengok API semua. Tengok API AI. API AI. Apa kegunaan dia? Apa projek dia yang dia design tu? Untuk buat chatbot. Chatbot. So, apa finding yang Aris dapat sekarang? Ini Aris cuba open router tapi bayar. Okay. Open router? Yes. Pakai Python. Yes. Okay. Azad dia letak API Gemini lah. Sebab Gemini free. Sekarang ni apa yang menghalang untuk siap? Duit. Okay. So kalau ada Daddy bayar untuk connectkan API ni boleh siap lah. InsyaAllah. AI ada macam-macam jenis ni. So apa beza semua ni? OpenAI dia pakai ChatGPT. Okay. Oxygen ni dia pakai API sendiri lah. Semua ni pakai API sendiri. Macam ni Olama sebenarnya tak ada API. Untuk sekarang host dekat laptop sendiri dulu. Okay. So nanti kita kena buat apa ni lah, kena subscribe cloud. Yes. Lama tak nak siapkan projek ni? Tak adalah lama sangat. Nice. Okay, good job. So hope to see more progress lah after this. Right. Luar biasa sih. Bapak yang mendukung gitu kan. Aku kongsikan proses-proses membuat video animasi bersama murid pendidikan khas. Memang mencabar tetapi memberi kepuasan. Ni, gerakkan pokok ni rapatkan ke sini sikit. Klik. Okey, lagi rapat lagi. Gerak lagi. Oh, belakang sikit. Okey, good. Terperinci betul. Mimpinya. Okey, lagi. Wah, terperinci betul mimpinya. Wah, luar biasa. Aku akan pastikan kau tak meniaga lagi. Jangan tahu. Jangan diam. Aku akan pastikan kau tak menyaga lagi. This Malaysia student made a robot. Aduh, baru umur 10 tahun bisa buat robot. Perempuan lagi. Dia juga ada siswa berbakat Malaysia menciptakan animasi kisah cinta K-drama miliknya sendiri. Oh my god. 안녕하세요. 밥 먹었어? 안 먹었어? 지금 몇 시인데 아직도 안 먹었어. Alisa Mustafa. 뭐 먹고 싶은 거 있어? 샵샤프? 양꼬치? 양꼬치 좋지. This hardcore K-drama and K-pop fan is writing her own love story.
Software engineering student Alisha Mustafar garnered a fan base on social media after creating a K-drama series which features her and her favorite Korean star. For our interview, the 20-year-old asked us not to reveal her identity. So after I graduate from metric, saya banyak leisure time, so saya habiskan dengan tengok drama, drawing and animation. So by the time saya tengok animation Korea tu, saya rasa macam saya nak buat sendiri. So saya pun study pasal animation dekat YouTube and then buat note semua dalam seminggu. And then saya pun tengok some animes. So saya try untuk buat sendiri. What's also impressive is that Alisha started learning digital art early this year and animation last August. Memang susah gila, especially macam saya beginners. Saya tak ada software yang mempercepatkan, memudahkan saya punya animation tu. So saya just guna animation software yang murah je. Basically dalam 1 second for 1 frames ambil masa dalam 9 jam. Maybe orang ramai tak tahu benda tu. Animation ni kalau kita nak buat, kita kena lukis balik drawing tu from the start sampai habis untuk satu pergerakan. Untuk saya punya animation tu 1 minit 45 saat tu ambil masa dalam seminggu lah. Lamanya. Lepas tu nak edit semua. She said the main actress in her story is herself, while the lead actor is John Woon-woo from K-pop boy band 17. Saya ni memang big fans K-pop dengan K-drama. So saya rasa macam nak gabung antara K-pop dengan K-drama in a videos. And saya tengoklah banyak YouTube yang ada voice tu macam boleh kena and saya edit untuk masuk dalam drama. Untuk masuk dalam animation saya. Saya masuk suara saya. And then bila dia edit macam okey kena. 내가 너 데리러 갈 테니까 조금만 기다려. 알았어. 그럼 이따 봐. 알았어? 이따 봐. 안녕. And then saya start sketch storyboard semua. And then saya start lah buat animation tu. And then jadi macam okay, macam satu episod yang boleh sambung-sambung lah. Alisha said she did not expect her work, which she describes as fan art, to create a buzz on social media. Saya buat ni adalah untuk fan art saja and saya share dengan kawan-kawan, bukannya untuk saya jual ke apa. And then saya memang tak expect ada few writer yang interview saya, and then even ada some companies yang nak commission saya punya animation lah. Bagi saya benda tak susah kalau kita memang minat. Tak kisahlah korang minat anime ke, minat even Melayu drama sendiri pun, banyakkan study dekat YouTube lah sebab YouTube free je semua. Despite not having visited the country, Alisha learned to speak Korean from watching a lot of K-dramas. She also hopes to visit Korea as soon as she can. In the future, saya memang ada plan nak pergi Korea sebab saya nak try cakap dengan Korean sendiri. Saya nak real experience. Saya nak diorang judge macam mana saya punya fluent ke tak, kan diorang faham ke. So saya memang nak try benda tu. And then saya nak tangkap banyak gambar sendiri, background untuk saya lukis and masukkan dalam animation saya. For her upcoming episodes, Alisha is looking to work with a male voice actor. Saya sebenarnya tengah cari voice actor untuk saya punya male lead untuk next episode lah. Kiranya kalau siapa yang ada rasa macam pandai Korea and then dia punya suara tu boleh tahan sedap and then ada Korean accent yang best, boleh DM saya lah, nanti kita bincang. Oke, itulah cerita dari murid-murid yang ada di Malaysia, yang dimana ketika sekolah mendukung sarana dan prasarana dan pemerintah juga memberikan wadah untuk mendukung kinerja belajar untuk menciptakan sebuah karya dari anak bangsa. Ya beginilah adanya gitu kan, pemerintah support, sekolah memadai sehingga bisa menciptakan generasi yang mempunyai karya. Go internasional juga tadi, kayak salah satu murid pelajar Malaysia gitu kan, menang di tingkat internasional dan akhirnya membuka startup sendiri gitu. Semakin ramai anak muda yang berjaya, semakin ramai anak muda yang bisa berkarya, skill di dunia internasional seperti anak-anak muda Malaysia ini guys, meningkatkan kreativitas anak-anak yang ada di negara tersebut gitu loh. Betul. Kalau untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.